Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya, Muhammad Khairul Hakim bin Mahmud, bernombor metrik D20191089506 akan menerangkan berkenaan perbandingan epistemologi antara Barat dan Timur. Sebelum itu, mari kita kenali apakah itu epistemologi. Epistemologi berasal daripada perkataan Yunani, iaitu epistem yang bermaksud pengetahuan dan logos yang bermaksud hujah logik. Epistemologi juga dikenali sebagai teori tentang ilmu pengetahuan atau theory of knowledge. Epistemologi secara amnya mendiskusikan perkara khusus tentang persoalan ilmu dan pengetahuan dari aspek perolehan, jenis, sumber dan kesahannya. Cabang ini turut menjelaskan dengan lebih lanjut lagi tentang manusia sebagai makhluk berakal yang menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk mentadbir kehidupan antara satu sama lain di muka bumi ini. Pengetahuan ini dilihat dari pelbagai sudut yang mencakupi agama, sains dan falsafah. Tanpa berlengah lagi, mari kita lihat apakah pandangan masyarakat Barat tentang epistemologi. Falsafah epistemologi dari Barat terkenal dengan dua aliran utama, iaitu empirisisme dan rasionalisme. Aliran empirisisme menyentuh pengetahuan yang diperoleh melalui panca indera, manakala rasionalisme merujuk kepada akal pengetahuan sebagai kaedah sumber untuk memperoleh pengetahuan. Aliran pemikiran Barat menekankan nilai-nilai empirical yang menekankan konsep pengalaman dan pengamatan panca indera dalam mencerna ilmu pengetahuan. Pembuktian empirikal mempunyai darjat yang tinggi dalam menentukan kesahihan sesuatu kajian mengenai ilmu pengetahuan. Penyelidikan dalam bidang sejarah mengikut aliran empirikal Barat menekankan pada bukti pengumpulan bahan dan sumber yang dapat dibaca dan dilihat oleh para pengkaji. Pengamatan yang benar dan fakta-fakta yang sahih akan membuktikan kebenaran sesuatu penulisan ilmu pengetahuan berkaitan sejarah manusia mengikut aliran Barat. Pengkajian dengan pengumpulan data dan bukti empirikal merupakan aliran yang amat berpengaruh di Barat. Hal ini diperkuatkan lagi dengan pendapat Auguste Comte yang menyatakan abad ini dikuasai oleh fakta dan pengamatan para penulis ataupun pengkaji. Aliran rasionalisme Barat lebih menekankan penggunaan akal semata-mata dalam proses mengkaji ilmu pengetahuan. Aliran ini membuat tanggapan bahawa aliran empirikal akan selalunya berubah-ubah, sedangkan penggunaan akal bersifat tetap dengan ketetapan yang unggul. Hal tersebut menyebabkan wujudnya sub-aliran yang hanya menekankan penggunaan akal fikiran semata-mata serta cuba menafikan aliran ilmu wahyu keagamaan dalam ilmu pengetahuan. Ianya dapat dilihat dari perspektif Barat yang mewarisi beberapa falsafah sejarah zaman Greek yang terlalu mengutamakan akal semata-mata. Aliran Barat menekankan konsep kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan berdasarkan logik formal yang dibawa oleh pemikiran Plato dan Socrates. Ianya ditambah dengan teori pertalian, teori kesepadanan dan teori pragmatik di samping teori logik berlebihan, teori semantik dan teori non-deskriptif. Secara amnya, tradisi Barat melihat pada penggunaan akal dan panca indera dalam menentukan kebenaran sesuatu sumber ilmu pengetahuan dan menolak penggunaan ilmu wahyu dan ilmu agama seperti Islam, Yahudi ataupun Kristian. Jadi, apakah epistemologi menurut masyarakat di Timur? Epistemologi Timur berbeza daripada epistemologi Barat. Perbezaan ini termasuk dari segi mentakrifkan sains. Falsafah epistemologi sejarah dari Timur mempunyai hubungan dengan aliran wahyu, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi, serta aliran intuisi yang merangkumi kekuatan pemikiran manusia yang melebihi kekuatan pemikiran manusia biasa, terutama yang berkaitan dengan kaedah memperoleh sains. Menurut epistemologi Islam, sains diterapkan bukan melalui fizikal atau metafizik, tetapi physical empirical, iaitu kaedah yang mengambil kelebihan kedua-dua kaedah fizikal dan empirical. Konsep epistemologi sejarah dari Timur jelas boleh dibahagikan kepada dua aliran, iaitu pengetahuan
wahyu dan intuisi. Aliran wahyu yang dipegang oleh tokoh ilmiah dan ahli falsafah Muslim, Kristian serta Yahudi menekankan konsep sains terutamanya dalam bidang sejarah yang sesuai dengan Al-Quran, Injil dan Taurat. Kepercayaan ini diperkuatkan lagi oleh kisah-kisah sejarah dari masa lalu yang terkandung maupun saling berkaitan dalam kitab-kitab tersebut. Aliran intuisionisme dalam konsep ilmu pengetahuan timur melihat kepada keupayaan untuk mencerna ilmu pengetahuan melalui metafizik dan melenyapkan perbezaan antara subjek dan objek dan mewujudkan kesatuan antara kedua-duanya sekali. Pemikiran saintifik ini tidak lari dari konsep keagamaan atau ritualisme dalam agama Islam, Kristian dan Yahudi selain daripada agama Buddha maupun fahaman Hinduisme. Tradisi timur yang amat dipengaruhi oleh amalan keagamaan dan kepercayaan agama menilai kebenaran atau ketepatan sesuatu ilmu pengetahuan mestilah bersumberkan ilmu wahyu. Ilmu pengetahuan perlu diselarikan dengan kebenaran yang sahih dan tidak terkeluar dari sumber utama iaitu kitab Al-Quran, Injil dan Taurat. Bagi ajaran Hindu dan Buddha, sumber-sumber dari kitab suci mereka seperti kitab Mahabharata menjadi panduan dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta sejarah kehidupan dan tamadun mereka. Secara umumnya, perbezaan yang ketara dapat dilihat dari aliran-aliran yang dibawa oleh epistemologi Barat dan Timur dari segi perspektif epistemologi ilmu pengetahuan dalam bidang sejarah dan falsafah sejarah. Kitab klasik Ramayana, Mahabharata dalam tradisi pensejarahan India amat berkait rapat dengan kepercayaan agama Hindu, manakala dalam agama Islam, sejarah adalah bersifat universal serta tidak tertakluk kepada ruang atau waktu tertentu yang memberikan maksud kepercayaan kepada Allah Subhanahu Taala yang mengawal dan menentukan keseluruhan perjalanan pensejarahan dunia ini. Berbeza dengan perspektif aliran barat yang mengutamakan kaedah penyelidikan saintifik dan penggunaan akal serta panca indera dalam menilai muktamadnya sesuatu bidang ilmu pengetahuan dari segi kesahihannya. Pengaruh sekularisme dan materialisme serta etis jelas mempunyai pengaruh dalam aliran perspektif barat dari segi falsafah epistemologi sejarah. Hal ini menyebabkan kemunculan tokoh-tokoh empirisisme seperti John Locke, David Hume dan tokoh-tokoh materialist conception of history seperti Karl Marx yang menyumbangkan kepelbagaian kepincangan sosial kemasyarakatan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan berdasarkan pensejarahan barat yang mempengaruhi dunia di zaman moden ini. Berdasarkan penjelasan yang telah dibuat, dapat dilihat bahawa masyarakat barat dan timur mempunyai pandangan yang berbeza tentang apakah itu epistemologi. Jelas sekali dapat dilihat bahawa masyarakat barat menilai suatu ilmu berdasarkan ilmu pengetahuan sahaja tanpa menilai daripada segi ilmu wahyu seperti yang dilakukan oleh masyarakat timur yang merujuk kepada sumber-sumber wahyu iaitu Al-Quran, Injil dan Taurat dan kitab-kitab yang lain. Oleh itu, ianya terpulang kepada kita untuk menilai sesuatu ilmu berdasarkan bidang yang ingin dikaji. Secara peribadinya, kursus falsafah ilmu ini telah memberi banyak pengajaran, iktibar dan impak kepada diri saya serta rakan-rakan dalam kursus ini tentang pelbagai ilmu pengetahuan dari masa yang lampau sehinggalah masa yang kini. Ilmu yang diperoleh dapat digunakan sehingga masa-masa yang akan datang. Oleh itu, terima kasih diucapkan kepada pensyarah iaitu Dr. Nafisah binti Ilham Husin di atas tunjuk ajar dan panduan yang diberikan sepanjang semester ini berlangsung, terutama sekali dalam kursus falsafah ilmu ini. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.